Hai, Assalamualaikum guys. Seperti biasa, korang bersama dalam kisah seram sejuk. Okey, hari ni Mak nak kongsikan satu kisah, iaitu kisah Ustazah Yuna, di mana kejadian ni berlaku pada tahun 2022 guys. Mana Ustazah ni, dia ni mengajar di salah sebuah sekolah rendah. Kata Ustazah Yuna ni, sekolah ni ada 3 blok, A, B dan C. Blok C ni baru saja dibina. Bangunan sekolah ni dah beroperasi pada tahun 2018. Kemudian ditutup seketika kerana COVID. Kemudian dibukalah. Jadi ada sesuatu di sekolah ni yang dirahsiakan oleh guru-guru lama. Nak tahu apa dia? Jom sama-sama kita dengar kisah Ustazah Yuna. Sebelum tu, Ilahana, ya ilahana, ya sillana umurana, ilahana. kata Ustazah Yuna, sekolah ni bertempat di bangunan kedai guys. So jadi kalau nak mengajar ke bangunan sebelah-sebelah, kena keluarlah jalan kaki. So tak adalah jauh sangat. Tapi guys, sebelum tu Ustazah ni memang tak tahu pun rahsia ataupun cerita kisah di sebalik sekolah ni. Sehinggalah kejadian seram dan gangguan tu menimpa Ustazah Yuna sendiri. Seperti biasa, setiap guru ni dia ada jadual sendiri. So, untuk guru-guru yang datang awal ni, kata Ustazah, dia kena buka lampu, kena buka pintu. So, itulah yang dilakukan oleh Ustazah Yuna ni sebab dia datang awal pada masa ni. Jadi, bila Ustazah ni nak buka satu lampu yang betul-betul di tepi bangunan blok B tu, ada satu tangga untuk naik ke kelas-kelas yang lainnya ni. Bila Ustazah buka aja lampu, guys, Ustazah Yuna dia nampak satu kepulan asap yang tiba-tiba tak tahulah datang daripada mana. Asap tu melayang-layang terus masuk ke salah satu kelas dekat dalam bangunan ni. So Ustazah Yuna ni dia tertanya-tanya lah, datang daripada mana asap ni? Betul ke yang aku nampak ni? Cuma Ustazah Yuna tak adalah dia terfikir macam aku nak tengok ke, aku nak kejar ke kan, nak ambil tahu tak. Dia nak cepat-cepat masuk ke bilik guru yang seterusnya untuk memastikan pintu-pintu lain dibuka dan dia nak pergi punch card. Sampai je dekat satu bilik guru ni untuk di punch card ni, saya nampak banyak pintu. Ada 2-3 pintu yang dah terbuka luas guys. Macam dah ada orang yang sampai dulu selain Ustazah. Jadi tengok kat situ memang dah tak ada orang. Memang hanya Ustazah aja yang sampai ni. Nak tak nak Ustazah just fikir mungkin diorang ni lupa kot nak tutup pintu ni. Jadi tak apalah. Ustazah pun punch card. Lama selepas tu barulah sampai cikgu-cikgu yang lain. Ustazah Yuna ni pun dia tanyalah, ada tak sesiapa yang lupa nak tutup pintu? Sebab saya tengok 2-3 pintu ni yang berdekatan dengan bilik guru ni terbuka seluas-luasnya. Guru-guru lama kat situ hanya diam je ni. Tak cakap apa-apa. Tiba-tiba datanglah ni seorang cikgu ni, guru lama kat situ, datang dekat Ustazah Yuna ni bagi tahu, guys, korang nak tahu tak apa? Kata guru lama tu guys, dalam bilik guru besar tu ada penunggu. Dan penunggu ni sesuatu tu memang suka bertenggik dekat setiap pintu yang berdekatan dengan bilik guru besar. Guru lama ni siap warning ni Ustazah Yuna. Dia cakap, tak payahlah ya kalau kamu ni nak minta-minta nampak dengan benda-benda ni. Ustazah Yuna dia tak adalah rasa macam terasa hati ke dengan teguran guru lama ni, dan tak ada pula dia rasa macam alamak takutnya. Tak ada guys, sebab Ustazah Yuna dia dah terbiasa sebenarnya dengan penampakan, dengan sesuatu yang terjadi pada dirinya sebelum-sebelum. So, Ustazah Yuna ni tak sangkalah benda-benda ni ada dekat sekolah ni. Jadi terdetiklah ni dekat hati Ustazah Yuna ni, kalau sekolah ni ada sesuatu, macam mana dengan pelajar-pelajar dekat sekolah ni, kan? Takkanlah tak ada siapa pun yang nampak ataupun diganggu.
dia dah lama mengajar dekat sekolah ni, dekat blok B tu, adalah satu kejadian yang Ustazah Yuna ni cakap bel sekolah ni, loceng dekat bangunan B ni suka ni berbunyi dengan sendiri guys. Bel ni dia manual, kena ada orang hidupkan, kena ada orang tekankan barulah dia berbunyi. So jadi bel ni kerap berbunyi dengan sendiri, dia mengganggu lah ni pelajaran kan, mengganggu tengah-tengah mengajar, tiba-tiba loceng nak bunyi. So yang lain-lain ni ingat dah rehat, padahal belum masanya lagi kan. Dan pernah lah ada ni, dia berbunyi dengan sangat lama. Macam kalau kita pernah bersekolah ya, pada zaman dulu-dulu ni yang bel bunyi yang sangat panjang tu, kita akan ingat kebakaran ke, kecemasan ke kan. Macam tu lah keadaannya. So dia mengganggu sangat-sangat. Adalah pernah Ustazah Yuna ni cakap, dia dan 3 orang guru membuat satu majlis dekat salah satu kelas ni, dekat bangunan B ni. So tengah-tengah buat majlis ni, siap-siapkan benda makan semua, tiba-tiba bel berbunyi. Diorang ni, cikgu-cikgu ni memandang antara satu sama lain. Ada cikgu yang lain ke selain kita? So tengah kemah-kemah lah ni. Rasa macam pelik, seram semua kan. So keluarlah dari kelas ni. Guys, memang tak ada orang pun. Hanya mereka ni bertiga saja dan murid-murid yang hadir pada majlis di hari tersebut. So, jadi diorang ni buatlah haduan pada pihak sekolah tentang loceng yang seringlah mengganggu masa diorang ni mengajar. Apa yang diorang dapat feedback daripada yang diorang ni buat aduan tu, loceng ni ada masalah wire problem je guys. Dia macam short lah. Itu je lah yang diorang ni dapat, alasan yang diterima. Pernah jugalah guys, Ustazah Yuna ni mengajar budak darjah 5 dekat bangunan B ni. Setiap kelas ada langsir guys. So, jadi Ustazah Yuna ni sedang dia mengajar ni, tiba-tiba dia ternampak dekat belakang langsir tingkap kelas ni macam ada satu lembaga hitam yang berdiri betul-betul dekat belakang langsir tau. Bila Ustazah Yuna ni perhatikan, benda tu bergerak, terbang dan terus menghilang dekat luar tingkap tu. Ustazah Yuna ni dia buat macam nampak tak nampak aje lah. Teruskan ni mengajar. Tiba-tiba guys, datang 2 orang pelajar lelaki dalam kelas tu, terus pergi dekat tingkap ni guys. Dan sambil-sambil menyelak lah ni langsir dekat situ. Ustazah Yuna ni dia tegur lah murid-murid ni. Dia kata, kamu berdua dah kenapa? Ada apa-apa yang kamu nampak ke? Budak 2 orang ni guys pandang Ustazah Yuna dan cakap, Ustazah Yuna, nampak ke? Ustazah Yuna dia tak cakap apa-apa, dia cuma tersenyum dan dia cakap, sudah, duduk. Tak apa, benda tu dia tak kacau kita. Jadi kita buat tak tahu je. Sejak hari tu Ustazah Yuna dah tahulah, maknanya dah adalah segelintir pelajar yang memang dah biasa nampak penampakan dekat bangunan ni. So guys, Ustazah Yuna selalulah pesan ni, tak payahlah takut, Allah selalu ada dengan kita. So jadi barulah banyak selepas tu kisah-kisah yang timbul yang diceritakan oleh pelajar-pelajar dekat situ. Adalah satu pelajar Ustazah ni, dia cerita dulu di blok A ni ada satu pelajar tu, dia mempunyai pendamping dan boleh nampak macam-macam yang ada. So, jadi pelajar tu kata murid ni dia rapat dengan teacher, cikgu yang berbahasa Inggeris ni. So, jadi cikgu yang berbahasa Inggeris ni pernah ceritakan lah pada murid. So murid tu sekarang bercerita pula kepada Ustazah Yuna. Katanya masa teacher ni rapat dengan murid tersebut, dia ni ambil berat tentang murid ni. Murid tu guys, dia berkelakuan pelik tau. Masa satu hari itulah yang dia nak dekat dengan teachernya ni, yang selalu ambil berat tentang dia ni. Bila dia nak dekat dengan teacher tu guys, matanya memandang ke atas je tau. So, jadi teacher ni tanyalah, kenapa? Apa yang awak nampak? Murid ni cakap, saya nampak ada cik pun yang suka bertinggi dekat atas teacher. Guys, teacher tu memang betul-betul takut sangatlah masa tu. Yang tu kisah murid ni dengan teacher ni.
Sebelum murid yang dikatakan ada pendamping ni guys berpindah ke sekolah lain, murid Ustazah Yuna sempat berkawan dengan murid yang dikatakan ni. Mengikut ceritanya, pada satu hari dia ni nak pergi solat guys. Nak ambil air wuduk bersama murid tersebut. Tengah-tengah duk ambil air wuduk ni, murid tu buka paip lagi sebelah yang tak ada sesiapa pun guys. Jadi dia ni tegurlah murid tersebut ni. Dia cakap, kenapa kau buka paip sebelah tu? Tak membazir ke? Budak tu tak cakap apa-apa pun guys. Hanya diam dan menunjuk sesuatu seperti ada seseorang dekat sebelah dia. Masalahnya yang kawan ni tak nampak siapa pun. So teruslah dia cakap dengan murid ni, dah jomlah cepatlah kita ambil wuduk ni, kita pergi solat. Lepas tu dia pun tutup paip tu guys. So tak lama lepas tu diorang ni semua kena berpindah ke blok C. Blok C yang dah siap ni lah kan. So dengan niat supaya tak ada apa-apa lagi lah yang berlaku kan, gangguan ke, penampakan ke, apa yang difikirkan oleh Ustazah Yuna meleset sama sekali. Lebih teruk lagi apa yang berlaku. Kata Ustazah Yuna, blok C ni ada 5 kelas je guys dan 1 dewan. Pada satu hari ni Ustazah Yuna dia nak buat spot check lah dekat pelajar-pelajar kelas dia yang tak siapkan homeworknya ni, memang akan kena denda. Ustazah Yuna akan marah lah. Jadi pada masa tu memang ramai murid-murid Ustazah Yuna yang tak siapkan kerja. Tengah duk Ustazah Yuna ni marah guys. Makin dia marah, hujan tiba-tiba turun dengan lebat selebat-lebatnya guys. So jadi bisinglah keadaan ni. Tak dapatlah ni nak marahkan sangat budak-budak ni. Ustazah Yuna suruh diorang ni dah duduk, siapkan kerja kamu. Guys, tiba-tiba hujan pun berhenti. Tak tahulah. Ustazah Yuna cakap, ianya kebetulan ataupun dengan kuasa Allah. Wallahualam. Lepas kejadian tu guys, Ustazah Yuna ni dia perasan salah seorang daripada murid dia dekat dalam kelas ni berubah sikap. Macam jadi pendiam je lah. Tak macam seperti selalunya. Tiba-tiba Ustazah Yuna ni dia meronda dekat dalam kelas dia ni. Budak ni matanya tak lekang guys. Pandang je ke mana je Ustazah Yuna ni pergi. Ustazah Yuna dia tegur budak ni. Kenapa? Ada nampak sesuatu ke? Budak ni tersenyum guys dan menggilingkan kepalanya sambil bercakap, tak ada Ustazah. Peliklah tu kan. Dah kenapa bila orang tanya kau tersenyum? Jadi Ustazah Yuna ni pun masih lagi lah ni buat rondaan, tengok anak-anak murid dia buat kerja sekolah ni. Budak ni masih lagi ni duk pandang Ustazah. Ustazah Yuna dia tak puas hati, dia pergi balik dekat budak ni. Kamu nampak kan dia ada dekat belakang saya? Barulah budak ni guys buat pengakuan. Dia kata, ya Ustazah, saya nampak. Ustazah Yuna ni dia just pesan dekat budak ni, awak sebenarnya ni perlu berubat. Habis je kelas, Ustazah Yuna pun keluar lah. Bila dah keluar tu, tiba-tiba budak ni kejar Ustazah Yuna dan bagi tahu kat Ustazah, Ustazah, saya ni perlu berubat dengan Ustaz ke? Kalau dengan Ustazah, tak boleh. Ustazah Yuna dia hanya bagi tahu lebih baik kamu berubat dengan Ustaz dan orang yang lebih arif tentang bab-bab macam ni. Budak tu terus diam dan masuk dalam kelas. Esok-esoknya Alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma Ustazah cakap dia rasa tak sedap hati masa ni. Tak tahu kenapa lah. Habis je Ustazah Yuna ni mengajar, dia pun keluarlah daripada kelas dia. Tiba-tiba tak jauh ni kaki Ustazah Yuna ni nak melangkah keluar ni, terdengar anak-anak murid dia yang menjerit ni panggil Ustazah, Ustazah. Mungkin macam itulah. Allahualam, tak tahu guys. Ataupun Ustazah, Ustazah ke kan. Jadi Ustazah ni dia berpatah balik dan tengok guys apa yang Ustazah Yuna ni nampak. Murid yang ditegur pada hari-hari sebelum ni, yang kamu ni harus berubat. Murid ni guys
sikit lagi nyaris-nyaris dirasuk dah terduduk pun di atas lantai. Apa yang Ustazah Yuna buat? Ustazah Yuna hanya pegang murid tu dan memandang tepat dekat matanya guys. Sambil Ustazah Yuna ni suruh budak ni mengucap. Budak ni mengucap guys, tapi bacaannya tidak betul. Ustazah Yuna dia tepuk-tepuk lah belakang pelajarnya ni, tepuk-tepuk, suruh lagi mengucap mengucap guys, tapi tetap tidak betul bacaannya. Jadi Ustazah Yuna ni dia cakap, okey, dengar saya baca dan ikut. Alhamdulillah budak ni dapat baca dan mengucap dengan baik. Lepas tu diteruskan jugalah dengan ustazah ni suruh budak ni baca ayat kursi. Budak ni cakap, ustazah, saya tak boleh baca. Jadi mulalah rasa macam ada yang tak kena. So sebab murid-murid Ustazah Yuna ni semuanya pandai baca guys. Mustahil lah tak pandai baca. So budak ni belum lagi sedar dengan betul. Jadi Ustazah Yuna cakap, tak apa, ikut saya perlahan-perlahan. Alhamdulillah budak tu baca ayat kursi dengan sempurna. Kemudian barulah Ustazah Yuna ni tanya budak ni, ada apa-apa lagi yang kamu nampak dekat belakang saya ataupun dekat mana-mana sudut dalam kelas ni? Budak tu cakap, dah tak ada ustazah. Tadi masa ustazah suruh saya mengucap dan baca ayat kursi, benda tu ada dekat belakang ustazah. Jadi patutlah dia tidak dapat membaca dengan betul seperti mulutnya terkunci sebab ada benda tu. Alhamdulillah lepas baca dan mengucap dengan tepatnya ni, benda tu hilang. Dia dah tak nampak lagi. So guys, itulah dia pengalaman Ustazah Yuna dekat blok C ni guys. Harapan dia tak ada apa-apa, rupa-rupanya lagi teruk apa yang dialami dan apa yang terjadi ni. Mengajar di salah satu bangunan di kawasan sekolah yang kita tak tahu rahsia di sebalik apa yang ada dekat situ. So mak doakan supaya Ustazah Yuna ni sentiasa dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan beliau guys. Amin, amin. Terima kasih dekat Ustazah Yuna sebab sudi mengongsi dan izinkan mak mengongsikan kisah Ustazah Yuna dalam kisah seram sejuk mak ni. Terima kasih sangat-sangat. So guys, untuk korang semua, mak tidak memaksa korang mempercayai sebuah kisah ataupun pengalaman dari mak atau orang luar sana. Cukuplah guys, kita mempercayai kebesaran Allah dan juga kun fayakunnya. Allahu Akbar. So apa-apa pun, terima kasih mak ucapkan kepada subscribe. Terima kasih kepada followers, supporter mak kat luar sana. Take care, jaga diri. InsyaAllah ada kisah, ada cerita. Kita jumpa lagi guys. Okay, bye.